RM250,000 untuk yayasan buku. Yang kedua, seperti mana yang Menteri Zamri telah hadir di sini, dari segi asrama, kemudahan asrama di universiti, di PTA, yang paling kurang ialah di UPSI. Jadi saya telah arah Kementerian Keuangan undi dengan Naib Chancellor supaya menyegerakan pembangunan di in situ supaya menambah kemudahan, ya, dan harus bermula dalam masa singkat. Bulan mana kita boleh luluskan wang sebelum akhir tahun ini, dan boleh mula fasa pertama iaitu di bilik-bilik itu diubah suai supaya dapat dimasukkan lebih ramai pelajar sebelum dibangunkan satu blok baru tambahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hari ni aku nak berkongsi dengan hampa semua beramai-ramai. Kita boleh tengok keilmuan, tahap ketinggian keilmuan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita boleh tengok Anwar Ibrahim pi ke mana-mana saja, pilah ke mana-mana saja, dia akan sebut soal ilmu. Dia akan cerita soal buku dan juga dia ada buat pelancaran buku itu, buku ini. Dia akan nasihatkan anak-anak muda, mahasiswa supaya membaca, tuntut ilmu, kan? Dan kita pun tahu seperti mana Datuk Seri Zamri Kadir, bekas Menteri Luar, dia pun menceritakan dia ada masa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim di atas kapal terbang, ada melawat sana, pi ke luar negara sana sini apa semua. Dia boleh tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim tak terputus dengan buku. Dia ada masa free, dia akan berbincang, barulah ada masa untuk berbincang dengan Perdana Menteri, dan juga selebihnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni akan spendkan untuk buku-buku, macam mudah cakap, ulat buku lah. So, sebab tu kita boleh tengok kan, kesan-kesan orang-orang yang ulat-ulat buku, kesan dia orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan tinggi. Sebab tu kita boleh tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia boleh bercakap tanpa teks. Dia boleh bercakap direct, balun, kau-kaunya, dia boleh cakap relax and steady. Sehingga kan dia macam dia berani buat soal jawab. Tak kiralah dengan orang-orang tua ke, penjawat awam ke, ataupun mahasiswa ke, kita orang biasa pun boleh buat tanya soalan apa-apa dan Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh jawab. So kita boleh bandingkan dengan kepimpinan Perdana Menteri kita yang terdahulu. Sangat-sangat berbeza ilmu pengetahuan. Lepas tu dia punya pengalaman dia dan juga pengaruh dia lagi. So aku nak bawa dengan hampa bersama-sama kita dengar ucapan penuh Datuk Seri Anwar Ibrahim di dalam Majlis Anugerah Buku Negara. Memang pada aku memang luar biasa, memang best. Bukan biasa-biasa punya orang. Sebab tu Anwar Ibrahim boleh jadi manusia pemimpin Islam yang ke-11 yang berpengaruh di dunia ini. Allahu Akbar. Anwar Ibrahim bukan setakat dalam Malaysia, di luar negara. Kita ambil jiran kita lah, kita ambil jiran kita Indonesia, mereka punya meraihkan Anwar Ibrahim pun tahu mana. Tengok program yang dibuat sebelum Anwar jadi Perdana Menteri, ribuan yang untuk meraihkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sahabat kita lagi, Singapura, negara-negara Vietnam apa semua, Myanmar, apa yang berlaku penyiksaan, kezaliman rakyat Malaysia yang kena penipuan ataupun perdagangan apa dia ni, kena dekat negara Myanmar, Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat selesaikan. Bukan biasa-biasa. Dekat Thailand, Perdana Menteri kita, macam Perdana Menteri Thailand yang baru dapat berbicara dengan Anwar Ibrahim dengan baik, dengan tak ada isu, boleh berbincang, boleh berunding pelbagai. Bukan biasa-biasa. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan ucapan penuh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang amat-amat membanggakan. Orang yang berilmu tinggi, yang berpengetahuan, yang hebat. Jom sama-sama kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara
Datuk Haji Sarani, Menteri Besar Perak Darul Radwan, dan Menteri Besar Selangor, Saudara Datuk Aminuddin, Menteri Pendidikan Tinggi, Saudara Datuk Sri Zamri, Datuk Sri Diraja Zamri, KSN, Tan Sri Zuki, Saudara Adam Adli, Saudara Rohani Abdullah, Pengurusi Lembaga, dan Rektor, Naib Chancellor, Profesor Dr. Mak Amin, dan sahabat lama saya, Tan Sri Dr. Abdul Latif Bakar, Pengurusi Lembaga Pengelola Yayasan Pembangunan Buku Negara. Harap tak ada yang tinggal-tinggalan, kerana ramai saya kalau ikut protokol. Saya kalau nak baca semua sampai esok pagi tak habis. Tapi terima kasihlah atas kesudian, terutamanya pemimpin-pemimpin mahasiswa dan mahasiswa UPSI dan rakan-rakan sekitar. Terima kasih, satu penghormatan, kerana kita juga mengundang beberapa tokoh-tokoh besar yang berjasa dalam perjuangan kebangsaan, perjuangan penerbitan, perjuangan meningkatkan mutu ilmu di negara kita, termasuk sahabat dan profesor saya dulu, Profesor Syed Hussein Ali, dan rakan-rakan lain. Saya minta persetujuan rakan-rakan untuk menggabung sekali supaya saya sampaikan hanya satu ucapan sempena anugerah buku dan juga dialog mahasiswa. Jadi tak perlu ada dua acara untuk memendekkan kalau tidak ada bangkangan. Ada bangkangan? Ini macam parlimen, kena tanya dulu. Baik. Kadang-kadang ada namanya pembangkang, jadi kalau baik pun dia kena bangkang, kalau tak setuju pun dia kena bangkang, kerana namanya pembangkang. Okeylah. Baik. Pertama, soal Majlis Anugerah Buku Negara. Mana-mana negara yang nak mengangkat tamadun harus berlandaskan kepada kekuatan ilmu. Kita biasa dengan lontaran idea Abdul Rahman Ibn Khaldun dalam karya besar beliau, Muqaddimah, yang menjelaskan bagaimana satu negara mundur yang disebut Umran Baydawi nomadic culture boleh terangkat bangkit sebagai kekuatan baru, Umran Hadari, negara yang kemudian punya tamadun dan budaya kerana kekuatan baru. Apa dia kekuatan baru? Pertamanya, kekuatan yang disebut asabiyah. Bukan asabiyah perkauman sempit. Ini asabiyah disebut semangat esprit de corps, semangat kekitaan, semangat muafakat suatu kelompok negara yang boleh dengan idealismenya, generasi baru, bawa perubahan, mengangkat martabat hidup rakyat dan negara, dan tentunya berlandaskan ilmu. Beza di antara Umran Baydawi nomadic culture dan Umran Hadari civilization baru, peradaban baru atau tamadun baru ini, kerana kekuatan tunggaknya ilmu dan cita-cita murni, ilmu dan idealisme. Sebab itu bila kita bicara soal buku, kalau dalam Islam ini, tradisi Islam disebut budaya Iqra, kerana kaitan dengan membaca. Dan ini lebih relevan ya Puan Latif, kerana generasi kini senang terpukau dengan media sosial. Tak ada salahnya, ini perkembangan semasa, tuntutan zaman. Tidak boleh menolak atau menangkis perubahan, tetapi ada kelemahannya.
kelemahannya adalah merumuskan satu idea yang kompleks, merumuskan soal cita-cita bangsa, masa depan negara, idealisme perjuangan hanya dengan kupasan beberapa minit dalam media sosial. Malah membicara soal ekonomi, soal politik, soal masa depan, soal dasar pendidikan, dasar ekonomi, semuanya itu hanya dengan kupasan beberapa minit. Ini bahaya, sebab dasarnya bukan dasar ilmu cara menyeluruh. Mengapa kita di universiti dan mengapa ada kuliah? Kuliah itu kulli, dia menyeluruh. Kuliah, prinsip kuliah itu menguasai ilmu sedalamnya dan seluasnya, dan tidak menghukum atau memutuskan dengan satu tazkirah atau satu ceramah atau satu kupasan dalam TikTok 1 minit 2 minit. Ini peringatan yang sangat penting bagi rakan-rakan, terutama di kalangan pensyarah yang biasa dengan kupasan saya semasa saya Menteri Pendidikan dulu. Saya banyak mengupas karya Alan Bloom, The Closing of the American Mind. Dia menulis sekitar tahun 80-an dan telah memberi amaran kepada rakyat Amerika. Apa judul bukunya? The Closing of the American Mind. Pemikiran tertutup. Sebabnya budaya membaca sudah kian hilang. Minat membaca di kalangan generasi muda jauh berkurangan dari dulu. Dan saya percaya kalau itu berlaku di Amerika Syarikat, tentunya lebih parah di negara-negara berkembang dan membangun. Ini cabaran bagi anak-anak muda. Kalau kita mau negara ini terangkat sebagai negara hebat, kalau kita mau disiplin dalam pelbagai bidang, teknologi, AI, budaya, ekonomi, mesti ada minat penguasaan ilmu yang lebih serius dan mendalam, dan tidak menganggap cebisan idea dan pikiran yang dilontarkan dalam beberapa saat atau beberapa minit mencukupi. Itu kupasan 80-an, yaitu kurangnya minat membaca. Buku-buku tidak selaris dulu. Kalau dibaca hanya beberapa bahan-bahan teknikal yang diperlukan dalam bidang profesion masing-masing. Tetapi ilmu ini, ya, dia tidak boleh terlalu terpisah daripada kehidupan. Jadi permasalahan negara, permasalahan rakyat itu permasalahan kita. Dalam beberapa siri Tebu Anwar diadakan di kampus-kampus di Malaysia, saya ingatkan juga buku, dan saya percaya sebahagian daripada profesor nanti berikan sedikit ruang sebelum kuliah kupas buku Miller yang The Excellence Without a Soul, Harry Lewis saya fikir, ya. Excellence Without a Soul. Kalau anak-anak ada telefon, catat judulnya kepada Google sedikit. Dia mantan dekan Harvard yang terkenal, tapi dia menegur institusi pendidikan Universiti Harvard, antara universiti paling terkemuka di dunia. Tidak sesiapa yang dapat pertikai bahawa Universiti Harvard itu center of excellence in terms of the academia, education and scholarship. Tetapi kata dia, ya, excellence, karya-karya hebat, meneroka alam pemikiran baru, mencungkil bakat terbaik di dunia. Apa kelemahannya? Without a soul. Kerana pintar tapi tidak terdidik dengan nilai, dengan jiwa dan hati nurani untuk memberikan sesuatu yang baik
buat diri, keluarga, masyarakat dan negaranya. Gedung hebat, maha perkasa, tetapi di luar dengan pelbagai permasalahan, kemiskinan, penderitaan rakyat, diskriminasi kaum, penghinaan terhadap kulit hitam dan kulit berwarna, itu tidak mengesankan mahasiswa, kerana mahasiswa tidak dilatih tentang nilai, tentang cita-cita murni dalam kehidupan, dan tidak mengetuk hati nurani dan mencungkil bakat mereka. Dan ini cabaran menurut Miller dalam Excellence Without a Soul. Ya. Saya lontarkan idea tentang buku-buku ini kerana apa? Kerana kita harus memberi jawapan, dan generasi muda dengan semangat kental yang baru ini harus mampu bangkit menguasai ilmu, mencabar pemikiran kolot, lapuk dan jumut dalam negara, mencabar penguasa yang guna kuasa. Bila ada kuasa, diukur dengan apa? Sombong, angkuh, merompak kekayaan rakyat. Nak jadi Perdana Menteri sebab apa? Supaya anak, menantu, keluarga, kaum kerabat jadi kaya, bukan memikirkan masalah rakyat. Bangkit anak-anak muda menentang pemikiran lapuk dan merosakkan itu. Ini maknanya excellence in education, but with a soul. The love for scholarship. Yes. What do you mean by love for scholarship? You love knowledge. There is always an interest, an aspiration to continue master and garner information and knowledge. But for what purpose? To serve the community and the nation, to know what is right, to fight for justice and order, and to reject hypocrisy, corruption. Nah, ini yang kita nak tekankan. Baik, dia apa kaitan dengan buku yang kita bicarakan? Kerana pemikir-pemikir bangsa, ya, kalau Raja Ahli Haji lebih awal, tapi kemudian 30-an, 1940-an, Pendeta Za'ba ada hubungan dengan Maktab Perguruan Sultan Idris dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Za'ba itu pemikir, pencabar, pemikir jumut dan lapuk. Dan bila bicara soal kemiskinan umpamanya, apa yang disebut oleh Za'ba? Ya, miskin harta, ya, tapi juga ada miskin ilmu, miskin akal budi, mana miskin akhlak. Tengok kupasan seorang pemikir besar bangsa kita. Di sini yang dia mula menulis dan memikir. Masa itu dia muda, akhir 20-an atau awal 30-an. Bila dibicara dan kupas tentang kemiskinan, ya, kata dia, miskin bangsa, miskin harta. Tetapi dia perluaskan miskin budaya, miskin ilmu, miskin akhlak, miskin nilai. Kerana bagi Za'ba, pendidikan itu bermatlamat, memperkaya. Dari segi pendapatan tentunya sebagai seorang profesional, tapi dari segi nilai, dari segi ilmu. Ini yang harus kita renungkan bersama dengan minat dan kesungguhan kita untuk membaca. Profesor Syed Hussein Ali ada di sini. Dia menulis awal lagi tentang tingkat lapis, susun lapis masyarakat, social stratification dalam masyarakat. Tak salah saya di Kerdau
Ada satu kawasan di Batu Pahat, Kedah di Pahang, dan satu lagi di Kedah. Dibandingkan bagaimana masyarakat itu dalam strata berbeda dan apa arti kemiskinan, kebergantungan kepada kelompok yang lebih berkuasa, peranan orang tengah dan lintah darat, peranan pemilik tanah dengan sewa tanah yang tinggi, itu dikupas. Saya ingat saing dengan Engku Aziz dalam rencana kemiskinan, ya, bahwa kemiskinan itu bukan kerana sikap seperti yang dikupas oleh banyak pemikir dan pejuang-pejuang Melayu. Kemudian masalah mereka jadi pejuang kebangsaan tapi tidak baca buku Za'bah, tidak baca karya Engku Aziz, tidak baca kupasan Hussein Ali, tidak baca Jose Rizal. Jose Rizal bicara soal kemiskinan orang-orang Filipina. Saya anggap di antara pemuka precursor of the Asian Renaissance. Dia dalam karyanya Indolence of the Filipinos, kemalasan orang Filipina. Yang kata malas siapa? Penjajah Spanyol. Apakah mungkin malas satu bangsa dan negara yang melahirkan tamadun-tamadun, sistem kesultanan, perdagangan di antara negara-negara? Apakah kemungkinan sikap dan malas menyebabkan bangkitnya Empire Melaka yang megah dan terkenal di dunia? Tidak. Tetapi kesan daripada sistem penjejahan dan penindasan dan pemerasan. Dari mana kita dapat tahu ini semua? Dari membaca. Saya sebut 2 buku, 3 dengan Jose Rizal, 4 dengan Hussein Alatas, Metos Pribumi Malas, The Myth of the Lazy Native, 5 dengan karya besar Edward Said, seorang pejuang Palestin, Christian Arab, Edward Said, yang menulis tentang, belum lagi disebut tentang Islamofobia, tapi dia cakap soal Orientalism, bagaimana orang Barat melihat orang Islam, orang Arab, orang Cina, orang India sebagai kelas bawahan, the other. Ya. Dari mana saya tahu ini semua? Dari membaca. Ya. Sebab itu syarat menjadi seorang graduan universiti tentunya minat ilmu dengan membaca. Ada rakan saya tanya dalam pertemuan-pertemuan, seorang itu sudah graduan 15-18 tahun, tanya buku belum baca satu pun, belum habis satu. Jadi saya tanya universiti mana, saya tak boleh sebut universiti mana, sensitif. Profesor kamu siapa, kamu belajar apa? Maknanya tidak diasah minat untuk membaca. Kerana perkembangan ilmu itu sangat dinamik dan perubahan itu pantas. Dia ini kaitan dengan apa yang disebut period kini. Zaman kini zaman apa? Post normal. Post normal times. Era pasca normal. Ini tajuk kedua. Apa dia era pasca normal? Dia tidak sama lagi. Kita bicara soal 3 ciri pasca normal ni. Chaos, complex, is chaotic, there's complexity and contradiction. Mengapa kita kata chaos? The world is in chaos. Tidak ada dapat nilai yang membentuk masyarakat. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu tidak mengesankan. Sistem nilai robak-rabik. Kalau Rusia takluk Ukraine dianggap zalim, ganas. Kalau Israel takluk Gaza diizinkan.
kerana mempertahankan keselamatan Israel. 1,000 anak-anak kecil, wanita terbunuh di Ukraine, itu dianggap genocide. 7,000, 8,000 anak-anak kecil, bayi dan wanita terbunuh di Gaza, dianggap self defense. Sebab itu kita kupas kekacauan, kegalauan dalam sistem nilai dan pemikiran. Orang tidak lagi tersentuh hati nuraninya. Anak mana pun, anak Melayu ke, bayi Cina ke, atau India ke, atau Kadazan, atau Dayak, itu anak manusia, anak kita. Kalau dia terdera, dia tersiksa, dia mesti menyentuh hati nurani kita. Kalau tidak, apa guna bicara soal agama? Apa guna bicara soal bangsa kalau tidak ada nilai dan prinsip kemanusiaan? Padahal Allah Subhanahu wa taala angkat darjat kita. Karamah insaniyah, walaqad karramna bani Adam. Ini tidak ada. Sebab itu saya kata, di antara ciri post normal times, era pasca normal ini, ialah kerana dia becomes chaotic. The world and the country kalau kita tak jaga. Sebab itu jangan kita terbawa-bawa. Paham perkauman. Ya, jadilah Islam yang baik. Jadilah muslimun haqiqiyun. Jadilah akhlak yang baik dan nilai yang baik. Tapi tidak perlu benci kepada orang. Tidak perlu mengkafirkan orang. Tidak perlu memunafikkan orang sewenang-wenang. Tidak perlu menghina rakan-rakan kita yang bukan Islam. Ajaran Islam mana yang mengajar kita menghina sesama manusia? Itu saya kata, jangan kita izinkan pengaruh jumud merusakkan itu di tempat kita, apalagi di kampus. Kampus ini harus menjadi mercu tanda hebat pemikiran, toleransi, kemanusiaan. Dan saudara-saudari UPSI mesti bangkit sebagai contoh terbaik kerana sejarah gemilang di universiti ini. Selain chaos, faktor kedua apa? Kompleks. Dia rancam masalahnya. Tidak seperti mana kita fikir seperti dulu. Apa masalahnya ekonomi? Iya. Pendidikan? Iya. Kesihatan juga iya. Kemiskinan juga iya. Kita bicara sekarang digital transformation, transformasi digital. Oleh demikian kita perlu bicara soal AI. Ini soal ekonomi. Ia juga soal nilai. Dia kompleks. Dia juga soal mutu pendidikan dan disiplin ilmu baru yang berubah dengan begitu pesat, kepesatan, kecepatan yang kadang tak dapat dikejar. Kalau kita lambat kejar, kita akan ketinggalan. Sebab itu Saudara Zamri meneruskan usaha Datuk Seri Khalid Nordin dulu. Tugasnya juga besar. Menteri Pendidikan Tinggi harus cepat melihat apa disiplin-disiplin baru yang harus dikuasai dalam suasana yang dikatakan kompleksiti ini. Mana kita cari supaya kita jangan ketinggalan. Selalu saya popularkan istilah apa? Frasa apa? Kita menggapai ke langit. Ini idea baru, teknologi baru yang disebut transformasi digital, peralihan tenaga. Peralihan tenaga yang harus ada yang disebut energy transition, transisi tenaga. Semua ini memerlukan persiapan pendidikan yang baru, maknanya menggapai langit. Tetapi kalau kita kasih gapai langit, kita tinggal landasan. Sebab itu menggapai langit, di samping itu
mengakar ke bumi, maka soal bahasa kebangsaan itu harus diutamakan. Ya. Jadi baru-baru ini beberapa bulan yang lalu saya tekankan tanpa tolak ansur, siapa sahaja tanpa kecuali, termasuk syarikat-syarikat tempatan, syarikat antarabangsa dikecualikan tentunya, mau menulis pada mana-mana jabatan kerajaan mesti dengan bahasa kebangsaan yang baik. Ya. Kan dah 6 dekad merdeka masih mengangkat-angkat masalah bahasa. Masalah kamu, jangan bebankan negara. Syarikat untung ratusan juta ringgit, tak boleh ambil 1-2 guru untuk mengajar supaya staf dan eksekutif menguasai bahasa baik dengan baik. Saya tidak mau tolak ansur lagi bab itu. Tetapi kita juga tahu itu mengakar ke bumi. Bahasanya, nilai akhlak, pengajaran Islamnya untuk anak-anak Islam itu mengakar ke bumi, supaya jangan kita bila menggapai ke langit hanyut terus. Tidak. Jadi harus ada tingkatan itu. Tetapi kita tahu kalau mau menggapai ke langit, penguasaan bahasa tidak lagi satu. Tidak ada negara maju dan di dunia ini yang hanya menekankan satu bahasa. Malah dalam tradisi Islam kita lihat juga Rasulullah SAW itu mengizinkan Salman Al-Farsi menterjemahkan Quran dalam bahasa Farsi. Bukan satu yang aneh. Kerana apa? Kerana ketuntutan pada masa itu untuk dia bawa pulang ke Farsi, selain pada Quran dalam bahasa Arab, Lughatul Quran, terjemahan dalam bahasa Farsi. Kalau baca hikayat Hang Tuah, Hang Tuah itu dianggap Laksamana ulung Melayu kerana juga penguasaan bahasanya baik. Dia mula tentunya dengan bahasa Melayu, tapi baik bahasa Jawa, bahasa Siam, dalam istilah dulu bahasa Keling, bahasa Tamil masa itu disebut dalam kitab hikayat Hang Tuah. Kalau tak salah saya sekitar 11 bahasa. Mungkin tidak, ini kan legenda. Ingat lagu Sheila Majid. Baik, tetapi yang saya nak tekankan di sini, penguasaan bahasa-bahasa, maknanya dengan syarat semua rakyat menguasai bahasa Melayu dengan baik, maka ada keperluan bagi negara ini untuk meningkat mutu penguasaan bahasa Inggeris, terutama di universiti, supaya anak-anak mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Kalau sementara itu anak-anak mau belajar dan menguasai bahasa Cina dengan baik, dan bahasa Cina tidak lagi bahasa suku kaum Cina atau etnik Cina, bahasa Cina sudah menjadi bahasa ekonomi dan dagang penting di Asia terutamanya. Saya lihat banyak tokoh-tokoh politik dan ekonomi dan bisnes baik di Amerika atau Australia yang fasih bahasa Cina juga meningkat. Jadi bagi saya tidak ada salah. Yang saya tidak mau tolak ansur, semuanya mesti mula dengan penguasaan bahasa Melayu yang baik. Kemudian kuasailah bahasa-bahasa lain, dan ini akan meningkat keupayaan dan martabat kita. Jadi chaos dalam post normal times, complexity, dan ketiganya contradictions. Dia ada pertentangan, ya, satu idea dengan idea yang lain. Penyelesaian di Malaysia berbeza dengan penyelesaian di Jerman. Memerlukan kita menguasai ilmu dan kemudian punyai kesungguhan, keupayaan menyelesaikannya dengan baik. Diam, serius, jangan relax. Saya tengok masuk relax. Ini kuliah.
Dan yang saya nak lakukan selain daripada bicara soal anugerah buku, ya, kerana maudhu ini penting dan saya bimbang kerana minat membaca itu kian berkurangan. Padahal kalau sudah kata ini kita mau hidupkan tamadun Islam itu tamadun ilmu. Ada seorang seorang khalifah di Baghdad minta salah seorang sarjana dan alim dari kawasan Samarkand, Bukhara untuk menjadi penguasa, menteri atau perdana menteri lah kita kira, ya. Tahu tak syarat apa yang diberikan oleh perdana menteri itu atau yang bakal? Dia tak kata saya nak Mercedes baru, saya nak rumah baik, saya nak allowance tinggi. Dia tak minta itu. Itu perdana menteri zaman sekarang. Zaman dulu dia kata saya perlukan unta 10 ekor untuk mengangkat buku-buku saya dari Samarkand ke Baghdad, kerana saya tidak boleh menjadi pemimpin tanpa gedung ilmu yang sebegini yang ada saya kumpulkan. Sudah lihat, itu kan tradisi budaya Islam. Tapi yang kita dengar di Islam sini dah asyik munafikan orang, kafirkan orang, ilmu tak ada juga. Padahal dalam dasar budaya Islam yang dapat mengembangkan Islam itu kerana ya tentunya akhlaknya, tentunya moralnya, tentang kesabarannya, kebijaksanaannya, hikmahnya dan ilmunya. Dan ilmunya bukan kumpul buku. Kalau sudah saya bincang soal unta dan buku kan, unta itu bawa buku ribuan, iring bakal menteri ini pergi ke Baghdad. Tapi unta tu tak ada ilmu juga. Yang berilmu itu si alim ini. Unta itu dia bawa buku banyak tapi tak ada ilmu. Jadi jangan kita di universiti ini ibarat unta, buku bercambah di perpustakaan tapi kita tidak pernah menjenguk dan membaca. Di antara ukuran kejayaan seorang mahasiswa ialah kebiasaannya menggunakan kemudahan perpustakaan dan berapa banyak buku yang dipinjam dan dibaca. Dan kalau pengalaman saya, tak kala saya mengajar di, pertamanya tentu di Yayasan dan Akademik di Kebun Baru dulu, tingkatan 6, tapi lepas itu sebagai profesor di Georgetown University, Washington DC. Di antara hal yang saya lakukan, dia tiap kuliah masa itu 2 jam. Kalau di Georgetown kuliah 2 jam itu profesor, ya. 1 jam pertama kuliah, 1 jam keduanya itu menanyakan graduan atau mahasiswa, ada yang postgraduate, ada yang undergraduate program, buku yang disebut minggu sebelumnya, minta dia ulas. Bukan tanya dah baca belum, tidak. Bab kedua dalam katalah buku yang sudah baca yang saya sebut tentang governance, dia bicara soal ini. Sila ulas apa maksud public accountability. Jadi saya ingat itu saja cara profesor boleh pujuk anak-anak mahasiswa ini membaca lebih daripada biasa. Dan kalau boleh yang lebih luas. So tanya saya, oh Anwar, kamu bicara soal buku, apa kamu baca? Ya, saya baru dapat buku daripada seorang bernama Mitch Kapoor, bukan Raj Kapoor punya saudara Bollywood dah. Ini Mitch Kapoor dan Frida, isteri dia. Dia adalah pengasas Lotus bersama Steve Jobs, ya. Dan sekarang dibuat foundation dia sendiri untuk startups. Dan saya, walaupun saya kata saya baca banyak sikit, dan lebih banyak saya baca kerana saya banyak bercuti di Sungai Buloh, sebelum itu di Kemunting. Jadi bila Saudara Syahrani kata macam mana Anwar nak bertanding di Perak, dia bukan orang Perak, dia tak katalah, orang lain kata. Saya jawab, saya 7 tahun di Kolej Melayu Kuala Kangsar, 2 tahun di Kemunting kem tahanan, jadi saya 9 tahun di Perak ni. Jadi saya layak jadi anak Perak.
6 tahun di Sungai Buloh, di Istana Hinggap. Tapi saya membaca. Tapi dalam banyak membaca pun saya terpaksa akui ada bidang baru yang saya belum terokai. Saya terpaksa baca tentang AI. Dan sekarang saya sedang habiskan buku mengenai startups yang ditulis oleh Mitch Kapor, foundation atau yayasan paling terkemuka dalam memulakan program startups di Silicon Valley. Ya. Kerana bagi dia, dalam sistem ekonomi baru ini, kalau kita tidak galakkan anak muda, orang baru mencebur dalam bidang teknologi baru, kekuasaannya hanya di kelompok-kelompok besar, syarikat-syarikat terkenal. Dia kuasai semuanya. Jadi dia mulakan startup itu untuk apa yang dia sebut dalam buku dia, to reduce inequality, to provide opportunities for the young in the new technological exercise and exploration. Jadi pengalaman dia itu membantu. Jadi oleh kerana ilmu saya dalam bidang itu agak lemah, saya terpaksa baca, dan kebetulan minggu lalu dia kirim buku baru dia, Mitch Kapor and Frida, tentang pengalaman dia tentang startup. Jadi kalau saya dengan umur sekarang ini terpaksa baca untuk dapat ikuti perkembangan semasa dan baru, apalagi anak-anak muda. Jadi baliklah dengan pesanan ini bahawa budaya kita, budaya Melayu itu sendiri, ya, dan tamadun Melayu itu berkembang hanya dengan kekuatan ilmu. Tradisi budaya masyarakat antara bangsa begitu. Kalau mau jadi seorang penguasa dan pemikir dan intelektual dan elit di barat, dia ada korpus buku-buku di barat. China menghasilkan karya-karya besar, India karya-karya besar. Begitu juga kita orang Melayu dan Islam ada. Jadi jangan ketinggalan, kerana kejahilan, kalau tidak jahil pun dangkal. Kedangkalan ilmu ini akan memungkinkan orang-orang menghasut kita dengan mudah. Ilmu kita sedikit. Kemudian orang kata kalau tidak buat ini masuk neraka, kalau tak sokong ini masuk neraka. Jadi kita pun kata betul lah, kerana ilmu kita terlalu dangkal. Mau merujah enggak bisa, mau menyoal tambah tak berani. Jadi akhirnya terperangkap dengan pemikiran kolot dan jumud, menghukum sembrono kerana kejahilan kita atau kedangkalan kita. Sebab itu mau maju, mau jadi negara ini negara madani, tingkatkan ilmu, kuasai ilmu, dan kita bersaing dengan negara lain. Dan insya-Allah beri beberapa tahun dengan semangat generasi baru ini, dengan semangat membaca, menambah ilmu, saya yakin insya-Allah Malaysia akan berubah wajah sebagai negara hebat di rantau ini insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, geng. Alhamdulillah kita dah dengar ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab tu Anwar Ibrahim awal-awal tadi dia macam dia cakap, ilmu sangat penting. Sangat penting. Dengan ilmu yang kita ada, kita takkan terperangkap dengan para-para penghasut, para-para penipu, para-para penghancur ni, para-para pengkhianat ni. Kita takkan terpengaruh dan kita takkan terpedaya dengan ilmu pengetahuan yang kita ada. Tetapi dengan ilmu yang kita tak ada dan kita pun tak tahu apa, mudahlah sangat kita terpengaruh dengan puak-puak di belah sana, terutama pembangkang. Sebab apa? Hampa boleh tengok orang yang hebat, orang yang berpengaruh, orang yang kita boleh tengok title tinggi-tinggi, profesor apa semua. Majoriti, apa yang aku nampak? Mereka bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka respect, mereka hormat dan mereka bersama-sama mengangkat Anwar Ibrahim. Cuba hampa boleh tengok sebelum pilihan raya hari itu, kan, berapa ratus NGO macam profesor menyokong Anwar sebagai Perdana Menteri. Depa buat pengumuman, depa panggil wartawan apa semua. Kenapa dan mengapa depa sokong Anwar Ibrahim? Sebab depa nampak
kan, keikhlasan, ketulusan, kelayakan Anwar sebagai Perdana Menteri. So alhamdulillah hari ni kita dapat Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri kan. Dan Anwar dah jadi Perdana Menteri dah 1 tahun. Anwar ambil negara dalam keadaan negara yang sangat-sangat teruk, hutang yang sangat-sangat teruk. Dengan ilmu pengetahuan yang Anwar ada itulah, untuk nak baik pulih negara kita, untuk nak baik pulih ekonomi kita, untuk nak baik dia baik pulih ni hutang negara, kewangan negara, segala-galanya dengan ilmu pengetahuan dia. Dan juga rakan-rakan kabinet lah yang akan membantu menyelesaikan masalah-masalah. Dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim ada sentuh soal kuasa. Adanya kuasa, berlakunya sombong, bongkak, riak, takbur. Kita boleh tengok. Boleh buat ugutan kepada rakyat. Boleh mencabar-cabarkan kepada rakyat. Kalau rakyat tak mau dengar apa yang diperintahkan oleh kerajaan yang ada kuasa, kerajaan akan menyeksa. Itulah yang berlaku zaman Perikatan Nasional. Kita tak lupa geng. Sebab itulah kuasa ni, kita perlu menghormati kuasa dan kita kena berjaga-jaga supaya kita tak salah guna kuasa. Kalau betul-betul lah kerajaan hari ni duk nak salah guna kuasa, ni Papa Gomol, apa semua papukari lah, apa semua pembangkang yang haram jadah tu dah lama dah mereka kena tangkap. Kan? Mereka buka mulut kita pergi tangkap. Mereka buka mulut serang kerajaan, kita pergi tangkap. Tapi kerajaan tak buat. Apabila hang dah melampau, hang dah sangat-sangat taksub hang, ataupun hang orang bagi betih, orang bagi payah cakap lah, orang bagi keting hang duk nak paha, kan? Memang kena, sehingga hang aibkan dia, hang fitnah dia, kawan ni ada tu, ada ni, ada penyakit AIDS lah, apalah. Sebab tu orang terpaksa pergi buat laporan polis disebabkan fitnah jahat hang. Sebab tu hang kena tindakan. Ini bukan kezaliman untuk hang para pemfitnah. Ini bukan kezaliman. Ini adalah keadilan. Disebabkan hang fitnah dia, kata Perdana Menteri kita kena AIDS apa semua. Of course lah, benda tak betul, kena ambil tindakan lah, babe. Takkanlah saya saja benda tak betul kita membiarkan benda-benda hak tak betul. Jadi itulah hampa boleh dengar, hampa boleh fahamkan balik ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang macam memikirkan soal kemiskinan, soal kesusahan rakyat, soal ni dengan ilmu saja dapat membantu rakyat menyelesaikan masalah-masalah negara. So inilah sedikit perkongsianku. Boleh tolong faham baik-baik, menghargai kita ada kepimpinan Perdana Menteri hari ini yang memikirkan soal-soal rakyat dan juga negara. Terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.